Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Dalam majlis kita malam ni kita berkeudara, beralam maya. Masya Allah. Masih lagi dalam jilid ketiga Kitabus Salat, iaitu dalam bab perbuatan harus yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan di dalam solat. Kita sampai kepada muka surat 82 ya. Tak silap saya 82. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maryam Ahmad, kacang tanah. Kacang tanah ni siapa ya? Abdullah Izli Al-Mansuri, Masya Allah. Jaz Hasbullah, Ahmad Nubli, Abdul Razak, Haji Abdul Razak, Abdul Manaf, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izzat Isa, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Yakin kita pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin kita kepada janji Nabi SAW. Janji, yakin pada Allah dan yakin pada janji-janji Allah. Itu ihtisab, iman dan ihtisab. Ahmad Nubli, fasal kedua ya, fasal kedua, hadis ke-898. Hadis 898 muka surat 82. Masya Allah. Abu Khairun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih lagi kita menunggu. Masya Allah. Imran Kadir, Jemaah Mishkat, Masya Allah. Imran Abdul Qadir, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Kita buat persiapan. Insya Allah kita menunggu majlis. Kerana apa? Malaikat-malaikat pun menunggu majlis-majlis yang majlis-majlis agama. Malaikat-malaikat pun juga menunggu majlis agama. Masya Allah. Jadi kita hadir awal dan Masya Allah, dan kita boleh dapat merasai suasana malaikat berpanggilan satu sama lain. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruqiyah Ahyat, Imran Kadir, Abu Khairan Nubli, Masya Allah. Sudah 15 orang kehadiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Maknanya kita berada di muka surat 82 pada jilid ketiga kitab Midrajul Fawatih untuk syarhu Mishkati Masabih, dalam bab perbuatan harus dan perbuatan yang tidak harus dilakukan di dalam sembahyang. Bab kedua, dalam solat tidak boleh menjawab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah qabla an na'tiya al-ard al-habashah wa yuraddu alaina falamma raja'na min ard al-habashah ataitu fawajadtu yusalli fasallamtu alayhi falam yuradd alayya hatta idza qada salatahu fa in qala inna Allah yuhaddithu min amrihi ma yasha wa inna mimma ahdasa alla
tukallamu fi shalah faradda alayya salam. Khair. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang bersolat. Kami berhijrah daripada bumi Habsyah. Lalu baginda membalas salam daku. Apabila kami pulang, daku telah datang bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu daku mendapati baginda sedang solat. Maka daku telah memberi salam kepada baginda, tapi baginda tidak membalas salamku. Sehingga baginda selesai solat lalu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengubah setiap perkara mengikut kehendaknya. Di antara perkara yang tidak boleh diubah adalah kamu tidak boleh berkata-kata. Di antara perkara yang telah diubah adalah kamu tidak boleh berkata-kata di dalam solat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab salamku. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab salamku. Imam Abdul Malik berkata, hadis ini adalah dalil bahawa mustahab menjawab salam selepas solat. Begitu juga jika qada hajat dan membaca Al-Quran. Apabila seseorang memberi salam kepada kita, maka kita jawab selepas kita membaca atau selepas kita qada hajat. Maknanya kita sempurnakan hajat kita dahulu, barulah kita memberi jawapan, membalas jawapan salam tadi. Allah. Waqal hadis yang 990, waqala innamas salatu liqira'atil Quran wa zikrillah fa iza kunta fiha falyakum zalika sya'naka. Rawahu Abu Daud. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat itu hanyalah untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Apabila kamu berada di dalam salat, demikianlah yang selayaknya bagi kamu. Cara Nabi menjawab salam dengan isyarat dalam salat. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilal kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuraddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa fi shalah. Qala kana yusiru bi yadihi. Rawahu Tirmizi wa fi riwayat an-Nasa'i nahwuhu wa'iwadu Bilalin Suhaibun. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku berkata kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi membalas salam kamu sahabat-sahabat ketika mereka memberi salam kepadanya ketika baginda sedang solat. Macam mana cara Nabi nak balas salam tadi? Beliau menjawab baginda akan mengisyaratkan menggunakan tangannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan satu lagi riwayat seumpama daripada Nasa'i, telah ditukar nama Sayyidina Bilal kepada Sayyidina Suhaib. Maknanya daku bertanya kepada Suhaib Ar-Rumi. Cara Nabi membalas salam dengan isyarat dalam solat sebagaimana yang diberitahu oleh ulama, iaitu dengan menepuk tangan dan menggulung anak-anak jari ke bawah. Menggulungkan anak jari ke bawah. Tepuk tangan, gulung anak jari ke bawah. Begitu. Gulung anak-anak jari ke bawah. Mazhab Hanafi menyatakan bahawa cara membalas salam dengan isyarat semuanya telah dimansuhkan setelah turunnya perintah larangan bercakap-cakap dalam solat. Walau bagaimanapun hukumnya makruh di sisi mereka. Mereka mengatakan bahawa peristiwa itu berlaku sebelum turunnya perintah larangan daripada berkata-kata dalam solat. Okey, maksudnya cara itu pendapat yang ditarjihkan oleh mazhab Hanafi. So kita berada di dalam mazhab Syafi'i. So cuma kita bentangkan mazhab yang berbeza, nak bagi tahu begitu luasnya cara untuk kita mengamalkan Islam. Tetapi bagi kita pengikut muqallid, maka kita mesti mengikuti apa yang telah kita sandarkan, iaitu muqallad kita. Kalau kita bermazhab Syafi'i, maka kita sedaya upaya beramal dengan mazhab Syafi'i, dan kita yakin
dengan dalil-dalil dan hadis-hadis dan dalil-dalil yang akan dikemukakan oleh a'imah dalam mazhab Syafi'i. Cuma di sini kitab ini jelas saya nak menjelaskan, maksudnya begitu nak menjelaskan bahawa pandangan apa sahaja amalan-amalan Rasulullah tadi dapat dihidupkan sepenuhnya. Amalan baginda dihidupkan sepenuhnya. Bukan bererti kita boleh melakukan sewenang-wenangnya mengikut mazhab-mazhab yang tertentu tadi setelah dibentangkan akan permasalahan tersebut. Tidak, kita tetap beramal dengan mazhab kita. Kita yakin, cuma nak beritahu di sini, maksudnya nak beritahu di sini kita mesti berlapang dada dan kita menerima dalil-dalil mereka dan kita tidak mengatakan salah kepada dalil mereka, sebab mereka pun a'imah lain menyatakan hadis dalam dalil mereka. Jadi maksudnya jelas. Allahu Akbar. Jika bersin dalam solat maka ucaplah alhamdulillah. Wa an Rifa'ah ibn Rafi' Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atashtu faqultu alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. فلما صلى الله عليه وسلم صرف قال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قال لها الثانية فلم يتكلم أحد ثم قال لها الثالثة قال رفاعة أنا يا رسول الله فقد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاث ملكا أيهم يسعد بها رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu berkata, aku bersolat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-992. Lalu aku bersin dan aku menyebut alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Begitu. Sayyidina, segala puji hanya milik Allah. Pujian yang baik diberkati padanya dan diberkati ke atasnya seperti mana yang Rabb kita suka dan redha. Apabila Nabi SAW selesai solat, baginda menoleh dan bersabda, siapa yang menyebut kalimah tersebut tadi? Maka tiada seorang pun yang mengaku. Kemudian baginda mengulangi soalan yang sama untuk kali kedua. Maka tetapi tiada seorang pun yang menjawab. Kemudian baginda mengulangi pada kali ketiga. Lalu Sayyidina Rifa'ah berkata, ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada pada genggamannya, sesungguhnya 30 lebih malaikat telah berlumba-lumba untuk mengangkat kalimah-kalimah itu ke langit. Berlumba satu sama lain nak bawa kalimah tu ke langit. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaih berkata, difahami daripada hadis ini bahawa disunatkan bagi musalli, iaitu orang yang melakukan solat, disunatkan bagi musalli apabila bersin dalam solat untuk mengucap kalimah seperti mana yang disebut di dalam hadis di atas. Kalau bolehnya begitulah, alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Mengucap itu, walaupun imam-imam hanya berpada dengan mengatakan disunatkan baginya memuji Allah dengan lafaz alhamdulillah dan hanya memperdengarkan dirinya sahaja. Untuk dirinya sahaja, tak boleh dengar pada orang lain. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ditulis bahawa menyebut hamdalah, iaitu menyebut alhamdulillah dalam hati sahaja dan tidak menggerakkan lidahnya. Hadis ini adalah dalil yang paling kuat untuk menolak pendapat ini. Maknanya disebut juga perkataan tadi. Maknanya tak payah kata dalam hati, boleh kata alhamdulillah. Hafiz Ibnu Hajar berkata bahawa zahirnya peristiwa ini berlaku sebelum pengharaman kalam dalam solat. Mana tu maksudnya bersolat boleh lagi bercakap.
Dalilnya ialah sabda Nabi, siapakah yang menyebut kalimah tersebut? Baginda tidak mengatakan sesiapa yang memuji Allah tadi. Dan dalil yang kuat adalah ulama bersalahan dengan hadis ini. Wallahu alam. Siapakah? Maknanya ulama tetap memilih jalan mengatakan perkataan alhamdulillah tu hanya dengar pada musalli sahaja, hanya dengarkan kepada diri-dirinya sahaja, dan dia tidak beramal dengan hadis ini. Sebab hadis ini dikatakan bahawa perintah. Hafiz Ibnu Hajar di dalam tafsir Bukharinya, di dalam syarah kitab Imam Bukharinya, beliau mengatakan, Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan peristiwa ini berlaku sebelum berlakunya peristiwa, sebelum pengharaman bercakap-cakap di dalam solat, dan pada masa itu masih boleh lagi. Menguat adalah kesan daripada syaitan. Hadis 993. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tasawubu fi shalah min asy-syaitan fa iza tasa'aba ahadukum falyakzim mastata'a wa fil ukhra lahu wa li ibn Majah falyasna' yadahu ala fihi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguat dalam solat daripada syaitan. Maksudnya daripada amalan daripada syaitan, iaitu perkara yang disukai syaitan lah. Jika seorang daripada kamu menguat, maka hendaklah dia menahan sedaya upayanya yang mungkin. Dalam riwayat yang lain, baginya dan bagi Imam Ibnu Majah berbunyi, hendaklah dia meletakkan tangannya pada mulutnya. Begitu. Penerangan dikaitkan dengan syaitan kerana terhasilnya kelalaian, malas, banyak makan dan banyak tidur. Jadi menguat ni menyebabkan apa? Menguat ni adalah disebabkan oleh sifat malas. Malas tu kenapa datang? Sebab makan banyak. Dan akan makan banyak, maka kita mengantuk. Bila mengantuk, bila nak mengantuk, kita menguat. Dan itu menyukakan syaitan kerana akan menjauhkan seorang hamba tadi daripada beribadat. Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaih berkata, mengkaitkan, mensyaratkan dengan solat tidaklah menunjukkan pengkhususan. Maknanya mengkaitkan ni, qaid ni mensyaratkan dengan solat tidaklah menunjukkan pengkhususan. Bahkan kerana perkara-perkara itu lebih buruk lagi dalam solat. Maknanya menguat ni bukan hanya dalam solat saja amalan syaitan yang disukai oleh syaitan, tetapi di luar itu pun sama. Cuma seburuk-buruk menguat tu ialah dalam sembahyang. Waktu ibadah pula mengantuk. Jadi syaitan pandai sungguh. Jangan mematah-matahkan jari ketika hendak keluar ke masjid. Patah jari tak bunyi dah, tak disukai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فليسبقن بين أصابعه فإنه في الصلاة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي. Sayyidina Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu mengambil wuduk lalu dia memperelokkannya, kemudian keluar dengan tujuan untuk ke masjid, maka janganlah dia menjalinkan antara jari-jarinya. Sesungguhnya dia sedang bersolat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Darmi rahimahumullah. Penerangan, kesempurnaan wuduk dapat dihasilkan dengan menjaga. Apa itu maksud ahsanul wuduk? Iaitu kita dapat jaga semua perkara-perkara rukun, semua perkara-perkara sunat, adab-adab dan mustahabatnya, serta membetulkan niat. Kita kena betulkan niat pada masa tu. Apa niat kita? Begitu. Sebanyak mana tawajuh dan ihtimam. Ihtimam ni maksudnya kita mengambil berat dengan perkara-perkara itu. Rukunnya, sunatnya, adabnya, mustahabatnya, perkara-perkara yang diharuskan tadi, yang ditekankan. Dengan perkara itu semasa wuduk, maka sebanyak itulah tawajuh dalam solat.
Maksudnya dalam wuduk ni, kalau kita dapat jaga dia, kita dapat jaga dengan begitu tawajuh, tidak kita ke sana ke sini, tidak berbual dalam wuduk dan sebagainya, sambil-sambil berwuduk, sambil-sambil berbual. Jadi maksudnya apabila kita memberi tumpuan dalam berwuduk, insya-Allah tumpuan itu juga akan terhasil di dalam solat. Kata ulama, seperti mana dalam solat dituntut untuk khusyuk, ketika wuduk pun juga hendaklah kita juga khusyuk. Maksudnya kita tak endah pada siapa, tak naklah kita bual masa wuduk. Kita boleh bercakap sambil-sambil berwuduk, kita bercakap boleh, tak kita semayang kita bercakap, batal lah. Begitu juga walaupun wuduk tak batal, tapi amalan-amalan itu perlu dielakkan. Di dalam kitab Sahih Bukhari dibuat tajuk Babut Tashbik fi Salat fil Masjid, yakni menunjukkan harus mematahkan jari dalam masjid. Sedangkan hadis ini datang dalam bentuk larangan. Zahirnya seperti berlaku percanggahan. Jadi bila berlakunya perceranggahan selalu sebut percanggahan. Bila berlakunya percanggahan, maka kita akan mencari jalan kesinambungan. Pertama, dengan kita tatbik. Maknanya kita maksudkan, kita sinambungkan hadis itu untuk mencari titik kesinambungan. Kedua, kalau tak ada kesinambungan, maka kita cari yang mana lebih kita rajih, yang itu yang kita nak utamakan dibandingkan dengan yang kedua. Jika rajih marjuh tu pun juga masih berada dalam kuantiti yang sama atau kualiti yang sama, maka kita cari jalan ketiga, iaitu kita nak tengok hadis ini adakah nasih, masih diguna pakai, ataupun mansuh, maksudnya hukum-hukumnya telah dimansuhkan, sama ada di dalam Al-Quran yang memasukkannya ataupun hadis yang memasukkannya. Tatbiknya ialah hadis ini menunjukkan larangan. Kenapa hadis larangan ni nak dimaksudkan kepada keadaan jika melakukan perbuatan itu kerana ingin bermain-main. So dicari situation dia. Oh, tak boleh tu sebab kita seronok, sebab atas dasar seronok. Mungkin hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari, wirid sebelum datangnya larangan. Jawapan kedua ialah hadis yang dikatakan boleh mematah-matahkan jari semasa pergi ke masjid. Kata jadi oleh Imam Bukhari, yang diwaridkan, yang dibawa, warid tu yang dibawa oleh Imam Bukhari, datangnya sebelum datangnya larangan, hadis larangan ini. So kita tatbik lah, maka hadis tu dah mansuh lah. Jadi dua-dua. Satu, cara tatbik tadi, kita kata atas dasar bukan bermain-main, tapi atas dasar mungkin untuk menyegarkan badan dan sebagainya. Berpaling ke sana ke sini dalam solat mengurangkan pahala. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yazalu azza wa jalla muqbilan ala 'abdi wa huwa fi salatihi wa lam yaltafit fa idza iltafata sarafa anhu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Darimi. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT sentiasa merahmati hambanya ketika hambanya sedang bersolat selagi dia tidak menoleh ke sana ke sini. Apabila dia menoleh ke sana ke sini, maka Allah SWT akan memalingkan rahmatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Darimi. Okey. Allahu Akbar. Imam Abdul Malik menyatakan bahawa maknanya ialah berpaling muka, paling muka sana sini. Allah memalingkan rahmatnya, maksudnya ia tidak terputus kesan rahmat. Maknanya ialah tidak terputus kesan rahmat daripadanya selama mana dia tidak melakukan perkara yang makruh dalam solat. Maknanya memalingkan rahmat, maknanya tidak terputus kesan rahmat selagi mana dia tidak melakukan perkara makruh. Kalau dia lakukan makruh, terputuslah maksud dia. Satu riwayat yang sahih dalam riwayat Imam Tirmizi rahmatullah alaih daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, apabila rahmat Allah tertumpu pada seorang hamba dalam solat, kemudian dia berpaling melihat ke sana ke sini menyebabkan
tawajjuhnya, penumpuannya selain daripada Allah, maka Allah akan memperingatkan hambanya, wahai hambaku, adakah tempat yang kamu tengok itu lebih baik daripada pandangan kepadaku? Alah, tempat kamu tengok tu, adakah dia lebih baik daripada apa yang kamu lakukan ini? Peringat itu sebanyak 3 kali. Selepas itu berpaling lagi. Jika berpaling lagi, maka Allah akan palingkan rahmatnya daripada hamba itu. Dia Allah bagi peringatan, takkanlah apa yang kamu buat tu lebih hebat, lebih bagus daripada apa yang sedang kamu lakukan. Sewaktu kamu bercakap dengan aku, kamu boleh tengok ke sana di sini lagi. Maknanya kamu tidak memberi tumpuan. Adakah perbuatan yang kamu lakukan itu lebih baik daripada apa yang telah kamu lakukan bersamaku? Jawapannya, tak samalah. Maka hendaklah kita menghindari perbuatan kita. Sewaktu solat, pandangan hendaklah ke tempat sujud. Hadis 996-19. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Anasu, ij'al basaraka haitsu tasjudu. Rawahu Baihaqi fi Sunanihi al-Kabir min taraqi al-Hasan an Anas yarfa'uhu. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Anas, tumpukanlah pandanganmu pada tempat sujud. Imam Baihaqi juga meriwayatkan dalam kitab Sunan Kabir dengan tarikah yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu secara marfu'. Yakni hadis ini sampainya kepada Nabi, yakni penghujungnya, intihanya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita panggil dia marfu'. Hadis ini merupakan antara hadis yang menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i, bahawa dalam solat pandangan hendaklah ke tempat sujud, melainkan ketika membaca illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Ni kuat ni, lebih bara besi lagi ni, syaitan takut. Kesyahadah dalam tasyahud, maka ketika itu pandangan hendaklah pada jari diangkat sehingga salam. Hak lain semua tempat sujud. Mazhab Hanafi lain. Mazhab Hanafi ketika qiyam pandangan hendaklah pada tempat sujud, ketika rukuk di antara dua kaki, ketika sujud pada hidung, ketika tasyahud pada paha. Daripada hadis ini diketahui bahawa makruh memejamkan mata di dalam solat. Sambil-sambil sembahyang nak khusyuk tu pejam mata, makruh. Kadang-kadang orang nak menghasilkan sesuatu khusyuk, dan khusyuk itu dikatakan dengan memejamkan mata sedangkan dia buat benda salah. Jadi jangan kita melakukan perkara-perkara yang bersalahan, dan mesti kita pandukan atau kita sandarkan kepada sabdaan-sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama khalaf dan ulama-ulama salaf dan khalaf. Ulama terdahulu khalaf dan salaf ulama terdahulu. Khalaf ialah ulama-ulama yang terkemudian daripada kurun kelima bermulanya hingga sekarang. Allah ancaman terhadap orang yang menoleh ke kanan dan ke kiri dalam solat. Wa anhu wa ana Anas radhiyallahu anhu. Wa ana Anas radhiyallahu anhu. Ramli Syarif, lama tak jumpa. Ramli Syarif, aku menulis bukan kerana nama, tetapi kerana mengharapkan rahmat dan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan aku membaca bukan kerana nama, tapi kerana untuk menunaikan satu tanggungjawab supaya tertunainya tanggungjawab itu. Aku menulis bukan kerana nama. Ancaman wa anhu qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya iyyaka wal iltifata fi salat fa innal iltifata fi salat halakatun fa idza kana labudda fa fi tatawwu'i la fil faradah fi faradati rawahu Tirmizi. Ya, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anak kesayanganku, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, hindarilah daripada menoleh ketika solat. Sesungguhnya menoleh dalam solat itu adalah satu kebinasaan. Jika kamu menoleh juga, ia adalah terus pada solat sunat. Ia adalah harus boleh pada solat sunat, tetapi tidak pada solat fardu. Hadis riwayat Imam Tirmizi
rahmatullah alaih. Ancaman dalam hadis ini adalah kerana orang yang berbuat begini mengikutnya, sebenarnya dia mengikut syaitan. Syaitan akan usaha supaya orang yang solat itu tidak khusyuk dalam solatnya. Halakah, kadang-kadang halakah ini mempunyai banyak makna. Di sini kita memaknakannya ialah atas kebinasaan. So halakah di sini ada 3 dalam ayat Quran yang menyebut perkataan halakah, dan terjemahannya berbeza-beza. Hilang sesuatu daripada kamu dan ia masih pada selain kamu, seperti firman Allah, hilangnya sesuatu daripada kamu dan ia masih ada pada selain kamu, seperti firman Allah, halaka anni sultaniyah, telah hilang daripadaku kekuasaanku. Kedua, telah hilang. Halaka hilang. Dan binasa sesuatu itu dengan berubahnya ia dan menjadi rosak, seperti firman Allah Ta'ala, wa yuhlikal harsa wan nasl, dan rosaklah tanaman dan anak-anak. Kematian, halaka juga memberi makna kematian, seperti Allah Ta'ala, ini mru'um halaka laisa lahu walad, jika seorang manusia meninggal dunia yang tidak mempunyai anak. Yang dimaksudkan dalam hadis di atas ialah makna yang kedua, kerana hilang kesempurnaan solat dengan berpaling, hilangnya kesempurnaan solat dengan berpaling ke sana dan ke sini tanpa hajat. Jika mahu menoleh juga, jika kamu menyangka bahawa kebahagiaan kamu tiada kaitan dengan solat yang sempurna atau tidak, sekurang-kurangnya dalam solat fardu, jangan lakukan sedemikian. Buatlah dalam sunat, okey jugalah, memadai. Jangan buat dalam fardu. Harus pada solat sunat, tidak pada solat fardu. Imam Ibn Malik berkata, kerana dasar bagi solat sunat adalah musahalah, iaitu memudahkan, kemudahan. Seperti dalam solat sunat harus bersolat dengan duduk walaupun mampu berdiri. Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaih berkata, kerana solat fardu lebih ditekan disebabkan pahala, kesan, faedah yang lebih baik yang tiada pada solat sunat. Sebenarnya sedemikian itu bukanlah sesuatu keizinan untuk tidak makruh di dalam solat sunat. Bukan tak makruh, bukan dia izin maksudnya tak makruh, tak. Bahkan sebagai galakan dan dorongan untuk tidak melakukan dalam solat fardu, dan untuk menerangkan bahawa sepatutnya lebih mengambil berat dalam masalah ini, iaitu dalam solat fardu. Pendapat yang lebih zahid ialah kesimpulan daripada hadis di bawah, hadis bahawa tegahan pada solat sunat lebih kurang berbanding dengan solat fardu. Jika berlaku sedikit kerosakan dalam fardu, anggaplah ia boleh menyebabkan kemusnahannya di akhirat kelak. Jadi jangan berpaling ke sana ke sini dalam solat yang boleh merosakkan solat tersebut. So kita kena jaga. Lambat check-in, lambat check-in pula. Okey, tak apa, check-in lambat, seat belakang lah sikit, gitu aja. Kalau check-in awal, seat depan. Tapi tak apa, check-in lambat pun, kalau dia bisnes kelas boleh duduk depan juga. Bismillah. Jelengan manakah dalam solat itu tidak makruh? Wa Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yalhadhu fi shalah yaminan wa shimalan wa la yalwi unuqahu khalfa zahrihi, rawahu Tirmizi wa Nasa'i. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjeling ke kiri ke kanan ketika solat, dan baginda menegakkan tengkuknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Nabi menjeling ke kanan dan ke kiri dalam solat. Apakah tujuannya? Jawapannya, mengajar umat bahawa melakukan perkara ini tidak membatalkan solat. Boleh, jangan kamu anggap benda ni batal. Mungkin Nabi ingin melihat makmum di belakang, walaupun baginda melakukan perbuatan yang khilafi aula, bersalahan dengan yang lebih utama. Khilaful aula, kita terjemahnya
bersalahan dengan perkara yang lebih utama. Bersalahan maksudnya tak sama dengan benda yang sepatutnya dilakukan. Bagi hak Nabi, ia tetap juga aula kerana atas dasar muallimul ummah, Nabi ni sebagai tenaga pengajar. Kesan godaan syaitan dalam solat, hadis ke-999. Rancangan 999. Wa an Adi bin Sabit an abihi an jaddihi rafa'ahu qala al-utasu al-unasu wa tasa'ubu fi as-salah wal haid wal qai'u wal ru'afu min asy-syaitan, rawahu Tirmizi. Sayyidina Adi bin Sabit meriwayatkan daripada bapanya, daripada datuknya, beliau merafakkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersin, mengantuk, menguat dalam solat, haid, muntah, darah yang keluar daripada hidung, darah hidung lah. Ar-ru'uf tu adalah daripada syaitan. Itu terjemah lafzinya. Apa maknanya? Dalam solat dipisahkan antara 3 yang pertama dan 3 yang akhir dengan solat. Kerana 3 yang terakhir membatalkan, berbeza dengan 3 yang awal. Haid, muntah dan darah yang keluar daripada hidung daripada syaitan. 3 perkara ini dikaitkan dengan syaitan kerana syaitan menyukainya dan menjadikannya sebagai perantaraan mencapai matlamatnya. Dia matlamat ni tak nak orang buat je, tapi dengan cara ni dia jumpa satu jalan, dia jumpa satu lane yang boleh mengambil lane tersebut untuk merosakkan kita. Mencapai matlamat, membatalkan, menjadikan perantaraan sebagai mencapai matlamatnya, iaitu membatalkan solat anak Adam dan malas beribadat. Kadang-kadang kita rasa malas lepas sembahyang fardu tu, malasnya nak bangun sembahyang sunat. Malasnya nak bangun. Apa-apa masalah Jad, tanyalah Nobli. Tanya Nobli. Apa-apa ada masalah, tanya Nobli, ketua derajah kita. Kalau Nobli ada masalah, mungkin lambat jawab, tanya naik ketua derajah kita, iaitu siapa? Muda Fazli. Waalaikumsalam. Muda sekarang banyak membisu daripada berkata-kata. Mungkin tawajuhnya lebih tinggi, penghasilan tawajuhnya peringkat ke lebih tinggi. Masya Allah. Masya Allah, barakallah fi. Tawajuh, duduk dengan tawajuh, hadir dalam majlis, bukan tak hadir tapi tidak menyahut. Tak apa, itu nak menunjukkan kami ada kami Kanzo, Kalau maka nak mungkin muda karantin. Karantin tak apa. Dia tak bukan karantin tak boleh menyahut, tapi dia dah mula tawajuh lah. Kadang-kadang kan kita belajar, masa kita belajar tu kan, pada peringkat awal tu kita nakal aja. Tapi saya ni belajar daripada belajar sampai habis memang nakal je, tak serius pun. Tapi ada kawan-kawan Masya Allah, belajar tu mula-mula belajar nakal aja, ketawa je, maknanya dia banyak kelakar. Tapi Masya Allah, lepas tu lama-lama dia ada wakar. Wakar ni maksudnya serius. Serius, tapi tak semualah kita kena serius. So dia ada serius, dia ada benda serius. Makin lama makin serius, makin lama makin serius. So dia tawajuh lah. Ni kita panggil dia wakar. Kita ni tak wakar bila sama kawan-kawan, tapi dengan orang lain tu buat-buat wakar aja. Buat-buat nakal aja. Kadang-kadang ada juga keadaan-keadaan yang mengembirakan, maksudnya seronok juga, supaya jangan mengantuk. Okey. Allahu Akbar.
Okey, haid, muntah dan darah yang keluar daripada hidung daripada syaitan. 3 perkara ini dikait dengan syaitan kerana syaitan menyukainya dan menjadikan sebagai perantaraan mencapai matlamatnya, iaitu membatalkan solat anak Adam dan malas beribadat. Jadi kita kan malas saja. Kadang-kadang ada sesuatu benda yang malas. Jadi kadang-kadang kita kena lawan kemalas tu. Kita kena mujahadah, kita lawan malas tadi. Malas. Ada satu orang tanya kepada ustaz kita, Hadraji rahmatullah alaih. Dia kata, kenapa kami ni rasa malas sekarang ni? Macam mana nak ubat malas ni? Kami rasa tak daya, kami rasa malas, kami rasa tak daya, malas nak buat sesuatu. Hadraji rahmatullah alaih jawab, mudah aja. Muhammad Inamul Hasan jawab, mudah aja. Bawa rajin, habislah malas. Bawa dia rajin. Malas ni bila tak ada rajin. So kalau kita bawa rajin, habis lah. Doakan anak. Memang terkadang kala sangat berat nak bangun solat. Ya senang je, bawa rajin, habis malas. Malas ni kenapa? Sebab dia tak ada rajin. Kalau datang rajin, habislah malas. Begitu. Dan kerana kebiasaannya perkara ini berpunca daripada makanlah dengan gelojo dan lahap, iaitu daripada amalan syaitan. Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaih berkata, yang dimaksudkan daripada bersin di sini adalah bersin yang banyak, maka tidak bercanggah dengan hadis bersin yang banyak. Bersin yang banyak kan, kalau orang bersin banyak, dia selsemua. Orang selsemua ni dia rasa melengu je, malas saja. Malas tu syaitan suka. Gitu. Innallaha yuhibbul utas. Sesungguhnya Allah SWT menyukai bersin, kerana bersin yang dimaksudkan dalam hadis bersin yang sederhana yang disukai, tidak keterlaluan, yakni sebanyak 3 kali berturut-turut. Mula Ali Qari rahmatullah alaih berkata, pendapat yang zahir berkenaan jamak antara 2 hadis ialah bersin yang disukai secara umum adalah di luar solat, dan tidak disukai secara mutlak adalah dalam solat, kerana solat sepatutnya menumpukan perhatian kepadanya. So dia buat satu conclusion, satu keputusan untuk mencari jalan. Menangis dalam solat tidak membatalkan solat. Menangis tidak membatalkan solat. Kadang-kadang ada orang menangis, dia cuba menangis nak menunjukkan zahirnya dia tadi khusyuk. Wa an Mutarraf ibn Abdullah ibn Sikhir an abihi radhiyallahu anhu, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli li jawfihi azizun ka azizil mirja, يعني يبكي. وفي رواية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدر عزيز كعزيز الرها من البكاء. رواه أحمد ورواه النسائي الرواية الأولى وأبو داود الثانية. Sayyidina Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir meriwayatkan daripada bapanya bahawa beliau berkata, aku bertemu Nabi SAW sedang baginda ketika itu dan didengari solat ketika itu. Sedang baginda SAW ketika itu solat dan didengari pada dada baginda seperti bunyi air yang menggelegak seperti dalam cerek, bunyi itu. Yakni baginda menangis. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, aku melihat Nabi solat dan terdengar pada dada baginda bunyi seperti bunyi pengisar, kerana baginda menangis. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Imam Nasai meriwayatkan yang pertama dan Imam Abu Daud meriwayatkan yang kedua. Menangis dengan tidak mengeluarkan suara, tidak bunyi suara kuat tak boleh, dia batalkan. Masalah yang diperselisihkan ini adalah mengenai menangis yang mengeluarkan suara. Pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i adalah membatalkan walaupun kerana didorong oleh perasaan takutkan akhirat jika zahir padanya 2 huruf. 2 huruf. Ini untuk keadaan masih mampu mengawal. Ini untuk keadaan yang masih mampu mengawal. Jika tidak, maka pendapat yang lebih sahih adalah membatalkannya jika banyak, tidak batal dengan sedikit. Begitu juga mengerang kesakitan dan menguap
azza. Tak boleh, dia bunyi suara batal lah. Pendapat mazhab Maliki ialah bahawa tidak batal bersolat dengan doa untuk kebaikan dunia dan akhirat secara mutlak. Harus berdoa untuk perkara yang boleh diminta daripada manusia, seperti ya Allah, berikanlah aku sebiji apple. Boleh juga, tak apa masalahnya. Ya Allah, benangkanlah aku dalam macam-macam lah, untuk begitu. Pendapat mazhab Hanafi Hambali ialah bahawa doa yang membatalkan solat ialah doa yang tidak ada, tidak warid, maknanya tidak didatangkan di dalam Quran dan hadis, dan bukan berkaitan dengan akhirat. Harus mendoakan seorang yang tertentu dengan syarat tidak menggunakan huruf khitab. Rabbana Allahumma ighfir, Allahumma, contohnya ya Allah rahmatilah si fulan. Jangan menyapu batu kecil dalam solat. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis ke-1001. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu." Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Penerangan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu bangun untuk solat, janganlah dia menyapu batu-batu yang berada di lantai, sesungguhnya rahmat sedang tertumpu kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Penerangan, tidak sepatutnya bagi seorang yang berakal membalas kesyukuran terhadap nikmat pemberi nikmat yang besar dengan perbuatan yang remeh-temeh. Jadi kadang-kadang ada perbuatan yang simple, yang kecil saja, tetapi dia sebenarnya telah dengan kelakuan itu Allah, kita rasa orang tu tak sepatutnya dia buat macam tu lah. Tak sepatutnya dia buat benda yang remeh. Kadang-kadang benda yang remeh tadi menyebabkan moral satu orang tadi atau kemuliaan satu orang tadi akan terzahir kehinaan. Kemuliaan satu orang tadi akan tertutup dan terzahirnya kehinaan. Jadi sebab itu perlu kita jaga, walaupun perkara itu remeh-temeh sekalipun, tangan kita lakukannya. Okey, jika dalam keadaan darurat maka tidak mengapa melakukannya. Seorang hamba yang sedang berdiri di hadapan Allah tidak sesuai dan tidak beradab dia jika melakukan demikian. Jangan menghembus tanah ketika hendak sujud. Masa nak sujud turun tak? Hembus gitu. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghulaman lana yuqalu lahu Aflah, idza sajada nafakha. Qala ya Aflah tatrib wajhak. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi melihat seorang hamba kami yang dikatakan padanya bagus, bukan, itu salah terjemah tu, saya tak sempat baiki. Yang dikatakan padanya bagus, salah. Budak-budak ni kadang-kadang dia tertulis tu dengan budak-budak yang menulis tu, dia menulis, tengok dia menterjemahkan makna lafzi, dikatakan padanya. Tidak, sebenarnya salah tu. Hadisnya begini. Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW melihat seorang hamba yang kami panggil padanya. Nama tu yang kami kata tu, yang kami panggil, yang kami letak namanya Aflah, yang maksudnya bagus. Gitu. Namanya Aflah. Seorang hamba tadi yang dinamakan dengan nama Aflah, bukan yang dikatakan padanya. Salah. Yuqalu lahu, yang dipanggil namanya Aflah. Apabila ingin sujud, dia meniup terlebih dahulu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang yang bagus, biarkanlah wajahmu itu berdebu. Boleh faham yang dikatakan padanya tak betul, dia terjemah lafzi tu. Yuqalu, dikatakan lahu padanya Aflah. Tidak, yuqalu ni dari segi muhawarah maksudnya yang dipanggil namanya Aflah, yang terjemahnya dalam bahasa kita bagus, berjaya. Maksudnya ialah biarkanlah mukamu berlumpuran dengan debu.
Jangan menyapu atau menghembus batu-batu kecil atau pasir, kerana sekarang sedang menghadap Allah. Jangan kamulah buat perbuatan itu lagi. Ianya lebih hampir kepada sifat menunduk, merendahkan diri, dan lebih besar pahalanya. Ini adalah kinayah kepada tidak menghembus. Jangan hembuslah supaya kamu tunduk dan menghina dirimu di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah kena debu sikit-sikit pun. Begitu. Sesungguhnya Hajjah Yusuf As-Sakhafi meninggal dunia. Dia lihat dalam mimpinya, dia berkata, Allah telah mengampunkanku kerana suatu hari aku tetap bersujud dalam solatku walau tempat sujud itu berlecak dan kotor. Hajjah Yusuf As-Sakhafi masyhur di kalangan pemerintahan zaman pemerintahan Bani Umayyah, dan dia telah berkhidmat kepada 3 khalifah di dalam Bani Umayyah. Dan dia dipanggil Hajjah Yusuf As-Sakhafi, iaitu penumpah darah yang termasyhur. Dan penumpah darah dia adalah governor. Dia bukan raja, dia governor kepada 3 pemimpin, Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, dan satu lagi dah lupa dah. 3 orang. Dia ni adalah 3 orang. 3 orang pemimpin, 3 orang dia berkhidmat kepada 3 orang khalifah Bani Umayyah. Dan dia dipanggil As-Sakhafi, dia penumpah darah, sebab 120,000 orang dipancung di hadapan dia tanpa peperangan. Maksudnya ramai orang dipancung depan dia, lebih kurang 120,000 orang. Banyak tu, 120,000 orang kena pancung depan dia. Salah sikit, pak pancung. Salah sikit, pak pancung. Salah cakap sikit, zaup pancung. Dia ni kedai bengis. Zalim orang kata. As-Sakhafi, penumpah darah. Apabila beliau lahir, maka beliau berlahir dalam keadaan menangis. Menangis tak berhenti-henti. Menangis tak berhenti-henti. Bila menangis tak berhenti-henti, maka mak dia susah hati. Dia kata, kenapa anak aku ni tak berhenti menangis? Kan kalau kita berlahir anak kita menangis 40 hari 40 malam tak berhenti. Ahmad Al-Bab sungguh ketuk pintu baru tak menangis. So menangis dia, menangis susah hati. Maka syaitan berupa seorang tua datang kepadanya dan beritahu kepada ibunya untuk hentikan menangis. Anak kamu ni satu je. Kamu sembelih kambing hitam dan darah kambing tadi letakkan kat lidah kamu, kat lidah anak kamu. Dengan ni dia berhenti menangis. Maka orang tua tu beritahu sedemikian, maka sembelihlah si ibu tadi akan kambing hitam, ambil pula kambing hitam, dan darah dia tu diletakkan kepada lidah Hajjah Yusuf As-Sakhafi. Maka dengan sebab itu dia, ulama mengatakan itulah sebab dia ni penumpah darah, menjadi penumpah darah. Tetapi semasa dia gubernur, orang dulu ajib. Walaupun dia zalim sekalipun, walaupun dia ganas, bengis, zalim sekalipun, tapi dia tetap tidak meninggalkan solat. Orang dulu memang, orang Islam, mana boleh orang Islam tak solat? Orang sekarang, orang Islam tak solat tu dah jadi satu lumrah kehidupan. Nak cari 10% pun orang yang solat begitu susah. So dalam keadaan sekarang makin COVID lagi susah, amalan-amalan ditinggalkan. Sepatutnya amalan-amalan tak boleh ditinggalkan, kefarduan-kefarduan tak boleh ditinggalkan. Walaupun kita tak boleh buat dalam satu suasana, maka kita perlu kena wujudkan satu suasana untuk kita melakukan amalan-amalan berterusan. Kita tak boleh hidup amalan tu di masjid, maka kita hidupkan amalan-amalan tu di rumah-rumah. Mahayat tahajud kita bergilir-gilir untuk menghidupkan malam. Dengan menghidupkan malam ini akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi takkanlah kita kena lockdown, kita amalan pun lockdown juga tak. Amalan tetap diteruskan. Mungkin untuk memulakan dan meneruskan amalan pada tempat-tempat yang tertentu tadi tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan, maka bolehlah kita lakukan kepada amalan. Tapi ingin kita berhasrat dan bercita-cita untuk melakukan perkara itu dengan sempurna. Tapi kalau tak boleh, kena ikut SOP, maka terpaksa kita gunakan sebanyak mungkin yang boleh. Selepas itu kita pindahkan amalan-amalan tadi berada di rumah. Jadi tak masalah. Ada orang yang mengatakan,
orang tabligh ni, orang dakwah ni pelik pula zaman sekarang ni. Boleh keluar kat rumah, boleh buat semua kat rumah. Nyalah kalau tak boleh buat kat masjid, kena buat juga, amalan perlu diteruskan. Jadi jangan kita mengeluarkan satu-satu perkara yang mana kita tak tahu dan kita masukkan dia pula di dalam FB dan sebagainya yang boleh menimbulkan syak dan wasangka pada orang lain. Jadi kata-kata itu perlu dan tulisan-tulisan itu perlu dijaga. Dan insya-Allah lah. Jadi bagi orang yang telah lakukan, iza khatabuhumul jahiluna qalu salama, tak apa. Bila orang kata kita lalu kat orang jahil, assalamualaikum, sudah jelah. Okey, jadi Ayah Yusuf Al-Khafi ni dia tak tinggal sembahyang. Di mana-mana azan, dia akan terus berhenti untuk sembahyang. Berjemaah pula tak tinggal. Berjemaah lagi tak tinggal lagi. Tapi orang tak suka kat dia. Maka satu ketika dia kata, bila waktu sembahyang dah sampai, aku nak pergi sembahyang di satu buah masjid dan orang situ tak letak aku tempat yang khusus. Aku dapatlah mana-mana tempat di dalam masjid dan semasa tu aku sujud. Dan sujud, mungkin masjid tu bocor semalam, adalah air tempias atau air tiris bocor tadi dan menyebabkan lantai masjid yang hanya daripada tanah tadi telah jadi becak, dan pada masa tu tanah tu lembut dan aku sujud di atas tanah yang lembut itu, mencemar ke bawah duli. Sujud tempat muka yang paling mulia, dia telah sujud kepada Allah di atas tanah tadi. Allahu Akbar. Aku tetap bersujud dalam solatku walaupun tempat sujud itu berlecak dan kotor. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tak payah layan saja. Tak payah layan saja. Tengok aja. Baca pun tak payah je lah. Senang. Payah pening kepala belakang. Nak layan semua orang pening juga. Baik-baik tu okey lah. Okey. Jadi dia sujud, maka orang telah bermimpi. Mimpi bukan satu dalil, tapi boleh kita menjadi satu ibrah. Mimpi bukan satu dalil. Quran hadis dah dalil kita, tapi dia boleh menjadi satu ibrah. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala maafkan semua dosaku. Allah ampun dosaku kerana dah aku sujud. Sebab itu kita tidak tahu satu amalan walaupun dia kecil dilakukan, tapi amalan itu tepat atau pada waktu kita melakukan amalan yang kecil tadi, datangnya rahmat Allah, maka sesungguhnya seseorang tadi telah mendapat kebaikan yang besar. Kita tak tahu, sebab itu kita tak boleh tinggalkan amalan tu, sama ada kecil ke, sama ada sunat ke, sama ada kecil atau besar, maka tetap kita lakukan, dan kita lakukan dengan ahmiyah, dengan kebesaran amalan tersebut walaupun ia dianggap kecil. Walaupun dia dianggap kecil. Okey, maka Allah SWT telah mengampuni dosanya. Jangan solat seperti keadaan ahli neraka rehat. Wa an ibni Umar, hadis ke 1003. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ikhtisaru fi shalah rahatul ahli an-nar, rawahu fi syarh sunnah. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercekak pinggang dalam solat adalah rehat bagi ahli neraka. Diriwayatkan dalam kitab Syarh Sunnah. Penerangan maksud hadis ini ialah ahli neraka letih kerana mereka dipaksa berterusan berdiri kerana ingin merasa sedikit kerehatan dengan bercekak pinggang. Adalah pendapat mengatakan gaya syaitan berjalan, iaitu dengan bercekak pinggang. Begitu sekali. Masa mencemburui kita. Kenapa malam ini 1 jam sudah berlalu? 1 jam dah berlalu. So kita kena berhenti kat situ lah dulu. 1 jam dah. Cepatnya masa malam ni. Saya rasa baru baca je tadi. Baru baca. Kali semangat sikit kali hari ni. Rasa kadang mengantuk, menguap, jadi malas juga. Hari ni tak mengantuk, tak menguap. Betul lah, menguap ni syaitan, betul. Semoga Allah SWT jangan menguapkan kita. Boleh kalau nak tambah masa sikit, masa mencemburui kita.
masa mencemuri kita. Banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita lakukan. Saya pun banyak lagi, saya tak apa, kita tak ganggu orang lain, insyaAllah. Kita akan bagi masa pada tuan-tuan, insyaAllah. Jadi kita berhenti setakat itu sajalah dulu, insyaAllah, pada malam ni. So hari Khamis malam Jumaat lah. So Khamis malam Jumaat, insyaAllah kita akan sambung lagi. Ataupun hari Jumaat, hari Khamis. So hari Rabu malam esok tak ada. So Khamis malam Jumaat tu mungkin ada. Dan Khamis malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad pun kita ada juga. Kita selang satu hari ya. Sedap sikit, panjang sikit. Zaman PKP ni kita pun mengajar masjid pun tak ada ke mana. Begitu. Kerja lain ada lagi. Soalan periksa kena buat. Jangan sampai kamera. Hehehe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datuk Dr. Ramizu, Masya Allah. Masya Allah. Umi Farida, Alhamdulillah. Masya Allah, malam ni kita doa sikit. Ahmad Nubli ingatkan saya dah. Masya Allah, kita dah. Masya Allah, terima kasih kepada siapa ni, rakan-rakan semua, sahabat-sahabat semua. Masya Allah, kita janji nak sampai 7 hari bulan. Masya Allah, terima kasih. Hari ni baru 3 hari bulan, kita dah sempurnakan dah bacaan kalimah tahlil La ilaha illallah sebanyak 140 kali. 140,000, bukan 140 kali. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak kerana komitmen tuan-tuan. Masya Allah, supaya Allah SWT istiqamahkan tuan-tuan semua. Masya Allah, perkara tuan-tuan dengan sihat, dan supaya rakan-rakan kita bertambah lagi. Pengajian majlis-majlis kita ni bertambah lagi. Mungkin ada orang lah keadaan yang dah lama-lama. Masya Allah, mungkin tuan-tuan boleh ingatkan balik kawan-kawan supaya dia boleh sertakan balik majlis kita dan pengajian kita ini, supaya ambil kemanfaatannya. Kita doa sedikit untuk kita nak isalin sawak 140 kali, 140,000 zikir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina sajami'a. Allahumma hdina sajami'a. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua, ya Allah. Dosa anak isteri kami, ya Allah, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, waris-waris kami, datuk nenek kami, asatizah kami, talamizah kami, ya Allah, anak isteri kami dan seluruh umat muslimah sekalian, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, pandanglah kami dengan, ya Allah, mudahkanlah kami, berkatilah masa kami, ya Allah, permudahkanlah pengajian kami, ya Allah, permudahkanlah pengajian Mishkatul Masabih di dalam kitab syarah kepada Mishkatul Masabih, iaitu Midrajul Fawatih. Untuk syarah Mishkatul Masabih ini, permudahkanlah kami, ya Allah, ramaikanlah, ya Allah, mereka-mereka yang menyertai kami, dan mereka-mereka, ya Allah, yang dalam menyertai ini bagilah kekuatan, bagilah istiqamah, bagilah istikhlas, dan bagilah ikhlas dalam melakukan segala-gala perbuatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa-apa yang kami zikirkan, apa-apa yang mana telah kami setuju antara kami satu sama lain, dan sebab kami telah kumpulkan sebanyak 140,000 bacaan la ilaha illallah. Yang Allah, ya Allah, kami yakin, ya Allah, dengan amalan ini kami berharap untuk mendapat keredaan-Mu, dan kami hadiahkan dan kami isali sawabkan kepada kedua saudara kami yang telah meninggal dunia, iaitu Bro Azro, namanya yang kami panggil Bro Azro, dan juga Haji Harun Haji Rahim Junaid yang telah meninggal, Imam Haji Rahim Junaid. Dan ya Allah, Bro Azro, sampaikanlah kalimah ini, tahlil kami ini kepadanya, ya Allah, sebagai bekalan untuk menyelamatkan kedua-duanya daripada azab-Mu, ya Allah.
Ya Allah, sampaikanlah ya Allah, bagilah manfaat kepadanya ya Allah. Ya Allah, ikhlas kami lakukannya hanya kepadamu, dan kepadamu lah kami mencari keredaan, pangkat dan derajat bukan yang kami pinta, pujian dan sanjungan bukan yang kami cari-carikan, tetapi keredaanmu, kemuliaanmu, keredaanmu adalah perjuangan kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, untuk mereka berdua selamatkanlah ya Allah, dan tetapkanlah roh mereka berdua bersama dengan orang-orang yang soleh, dan tetapkanlah roh mereka berdua di Illiyin, dan selamatlah mereka berdua daripada azab kubur dan azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim ya Rahman. Masya-Allah. InsyaAllah kita berjumpa 2 hari lagi insyaAllah. Ha?